Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua gaya-gaya puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan lagi sekali terima kasih. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng supaya setiap kali aku upload video baru, korang takkan terlepas guys. Dan sempena World Cup ni, macam korang nampak, alamak, Viva Espanya. Walaupun seri lawan Jerman semalam, tetapi tak apa sebab sebelum ni kita orang dah belasah dah Costa Rica 7-0. Dan kemungkinan besar siapa yang sorong Spain, kita dah boleh berhibur dah. Sebab apa? Sebab Spain confirm punya bawa balik trofi World Cup tu. So kita dah habis dah cerita pasal World Cup. Kita nak terus kisah pada malam ni. Kisah yang dialami oleh Zaitun sewaktu dia belajar di Terengganu. Dia ni tinggal pula dekat asrama. Dan biasalah asrama kan, tak sah aku rasa kalau sesiapa geng puaka yang pernah masuk asrama, yang pernah belajar di asrama, korang tak ada cerita hantu. Aku boleh cakapkan dia dah macam salah satu mata pelajaran wajib. Pelajar asrama, kalau masuk asrama je confirm terkena gangguan. Kalau tak pun kau bolehlah reka cerita yang konon kau terkena gangguan ke apa kan, supaya tak nampak macam tersisih sangat. So kita teruskan guys dalam kisah yang pendek tetapi menyeramkan yang dialami oleh Zaitun guys. Let's go. Malam puaka. Kalau kita bercakap pasal apa? Tengkorak? Bukan. Pasal hantu guys. Alah, takut betul lah. Hantu ni tak larilah daripada kehidupan masyarakat Malaysia ni, terutamanya orang kita, orang Melayu ni kan. Kita mesti sering kali ternampak hantu, tak kisahlah daripada segi Pontianak ke, daripada segi lembaga hitam ke, pocong ke, toyol makhluk hijau botak ke, apa ke. Hantu merupakan satu entiti yang masih menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini. Tak tahulah benda tu betul ke tak, tetapi hantu tak kisah pelbagai jenis pun kita dah tahu dah. Sebenarnya ianya hanyalah gangguan jin. Hantu ni pun dia suka menyakat orang, terutamanya bila kau ni jenis penakut kan. Tengok sikit je terkencing lah apa semua. Hantu ni lagilah suka. Sebab itulah orang tua-tua cakap, kalau tengok cerita seram ke, kalau dah jenis penakut tu, jangan terlalu takut. Kau kadang-kadang kena berani juga. Supaya apa? Supaya jin-jin ni tak game kau. Dan macam kejadian pada malam ni yang berlaku kepada Zaitun. Sewaktu Zaitun belajar di salah sebuah universiti pula, di salah sebuah sekolah yang terletak kat Terengganu tu, dia terpaksa tinggal di asrama. Dan Zaitun ni merupakan warga Sabah. Ada tak geng puaka yang daripada Sabah? Daripada Sabah, Zaitun ni gigih nak belajar punya pasal, masuk juga belajar kat Terengganu tu, tinggal pula dekat asrama. Dan nak dipendekkan cerita, sepanjang Zaitun ni tinggal kat asrama, dia adalah seorang kawan rapat yang dia kenal, yang dia kenal dekat asrama tu juga, yang bernama Marsha. Marsha ni pula orang Selangor, jauh-jauh semuanya kan. Tetapi bagus diorang ni. Sebab apa? Sebab nak menuntut ilmu sampai ke Menara Gading tu. Tetapi apa yang Zaitun tak tahu, sewaktu dia belajar di asrama tu, pada awalnya semuanya okey guys. Dia ceria cokia apa semua. Dia fokus sahaja kepada study dan dia menjalani kehidupan sebagai pelajar asrama dengan penuh ceria. Tetapi sepanjang Zaitun ni belajar kat asrama tu, terjadinya satu kejadian yang cukup menakutkan dan akan mengubah persepsi yang si Zaitun ni tak percaya hantu. Zaitun ni aku boleh cakap seorang yang berani jugalah. Kalau sekadar pergi tandas malam-malam tu pukul 2-3 pagi, selalunya pelajar asrama nak ada teman, nak ada kawan yang teman pergi tandas. Zaitun ni tak perlu dah. Nama dia pun seperti orang dia juga. Dah lah cantik, berani pula tu. Dia pergi seorang-seorang je dan dia tak pernah pun terkena gangguan, sehinggalah jadinya satu kejadian sewaktu si Zaitun ni ada kelas malam. Selalu kat asrama ada kelas malam kan. Dan Zaitun ni tak pernah sangka yang pada malam tu dia bakal kenal sendiri apa makna keseraman dan juga apa ni? Apa? Hantu yang sebenar guys.
Dikatakan pada malam tersebut, Zaitun dengan budak-budak kelas dia ada kelas malam yang bakal bermula pukul 8 dan habis pukul 11 malam. 11 malam tu semua pelajar dah boleh balik lah. Disebabkan pada masa tersebut, diorang dah nak dekat exam dah. Jadi si Zaitun ni pada petang tu kebetulan dia pulang ke kelas awal sedikit. So dia rehat-rehat, dia tidur dulu apa semua. Dan tidur punya tidur, kawan dia, yang kawan baik dia ni, yang bernama Masya ni tak kejut pula dia. Alamak. So member dah terlajak pula. Masya ni tak tahulah dia dah pergi awal ke kelas tambahan pada belah malam tu ke, dia tinggalkan Zaitun ataupun lebih dikenali sebagai Olive. Bukan Zaitun, Olive. Cik, bila masuk asrama je Zaitun terus tukar Olive. Dia nak kena ada apa nama yang popular sikit kan. Tak bestlah guna Zaitun, cik, Olive, olive oil apa semua tu lah, tak kisahlah kan, suka hati diorang lah. So si Zaitun ni ataupun Olive ni lah, kita panggil Olive lah Olive ni dah terlewat bangun. Jam dah menunjukkan hampir maghrib pada masa tersebut tau. So dia bersiap-siap, dia pergi ke tandas dahulu, mandi-mandi apa semua, barulah dia menapak untuk pergi ke salah sebuah kelas yang dipercayai dibuatnya ada kelas malam lah kononnya kan. So si Zaitun ni pun, Olive ni pun, Olive ke Zaitun ke apa ke, so si Olive ni pun lepas dah mandi apa semua, dia pun pergilah berjalan dekat blok asrama dia tu untuk pergi ke kelas yang dikatakan ada kelas malam tu. So sebaik saja dia sampai kat dalam kelas tu, memang betul kawan baik dia si Masya bersama pelajar-pelajar lain dah pun duduk dalam kelas tu, dah tengah mentelaah lah orang cakap, tengah apa fokus review, study apa semua kan. So tengah si Olive ni dengan Masya ni berborak-borak sambil study apa semua, tiba-tiba mat, alamak, tak tahulah petang tadi dia makan salah agaknya, terlalu makan pedas ke, masak lemak cili api ke apa kan. Sakit pula perut, memulah-mulah. Ui, sakitnya perut. So dia minta lah kawan baik dia si Masya ni untuk teman dia pergi ke tandas. Kebetulan Masya ni pula memang nak pergi tandas juga. So mereka berdua pun pergilah ke tandas yang terletak di hujung blok asrama. Agak jauh lah daripada kelas tempat diorang study tu. So menampaklah dua kawan baik ni pergi ke tandas. Berjalan kan. Masya ni pun berborak lah dengan Olive ni. Best lah kita nasib baik ada kelas malam ni kan. Boleh tidur lewat sikit. Lepas habis kelas kita tak payah tidur lah, kita main game nak. Boring lah kan. Duduk asrama asyik tidur je. Lagi dah nak exam ni, kita release tension sikit lah. So Olive pun setuju lah. Olive cakap boleh lah kan. Kenapa kita borak hal ni ya? Kita nak pergi tandas. Gelak-gelak gedik macam tu kan. So sampailah mereka berdua ke dalam tandas. Jadi Olive ni perut dah memulas apa semua, dia pun cepat-cepat masuk ke salah satu cubicle tu ataupun apa tandas tu, dia pun buang air, londehkan seluar apa semua. Okey, duduk kan. Sambil tu sebabkan nak hilangkan rasa takut tu ataupun rasa boring tu, sebab Olive ni dia tak adalah takut sangat, tetapi lebih kepada dia suka berborak dalam tandas. So dia tegurlah si Masya ni, Masya, kau berak ke? Lepas tu Masya ni pun cakap, tak adalah, aku dah settle dah, aku buang air kecil je. Kau lama lagi ke? Tunggulah kejap. Bunyi macam tu kan, dah bebel lagi dah. So perut aku tak sedap lah, Olive ni cakap kan. Kau tunggu kejap boleh tak? Lepas tu Masya cakap, boleh lah. Aku tunggu kat luar lah, tak boleh tahan lah bau kan. Aku tak tahu bau tandas ke ataupun bau kau. Busuk betul lah, aku tunggu kat luar lah. Lepas tu Olive ni pun reda je lah. Olive cakap, tak apalah, kau tunggu kat luar lah, sementara aku nak buang dekat bank ni apa semua, aku nak settle ni, tak apa, kau duduk luar lu. So masa pun berlalu, daripada 5 minit jadi 10 minit, dan ini dah mula dah berlaku satu kejadian di mana tengah Olive ni sedap-sedap memerut buang segala hajat dalam bank perut dia tu, tiba-tiba Olive ni terdengar satu siulan yang agak halus je bunyi dia. Memang halus guys bunyi siulan tu. Pada awalnya Olive ni ingat, apa jadah pula Masya ni, bodoh ke apa yang pergi bersiul dalam tandas, apa hal? Tak elok lah. Lalu si Olive ni pun tegurlah kawan baik dia ni, Masya,
Tak payah bersiul lah. Engkau ni kalau nak buang air pun senyap-senyap je lah. Kita kan dalam tandas. Tetapi teguran daripada Olive ni tidak diendahkan oleh Marsha tu. Olive masih terdengar lagi bunyi siulan ni. Jadi pada masa tersebut Olive ni rasa pergi mampus lah. Aku dah malas lah dah nak tegur. Better aku settle ke awal. Kesian pula kan kawan baik aku. Maybe sebab bosan agaknya kan. Nak kasih signal kat aku lah suruh cepat kot. So Olive ni pun dah habis memerut apa semua, dia pun keluar daripada tandas. Sebaik saja dia keluar daripada tandas, yang peliknya dia tak nampak pun kelibat kawan baik dia, si Marsha ni tadi. So si Olive ni basuh tangan dia. Sedang dia basuh-basuh tangan tu, sebaik sahaja dia memusingkan badan dia, alangkah terkejutnya Olive ni apabila betul-betul berada di belakang si Olive ni adalah kawan baik dia yang Marsha ni tadi. Lalu Olive pun agak terkejut, terjerit sedikit lah. Lepas tu terus Olive ni tegur Marsha, bodoh lah kau ni. Terkejut akulah. Yang kau ni daripada mana? Tadi aku cari kau tak nampak. Tiba-tiba muncul je daripada belakang. Tetapi Marsha ni hanya memberikan senyuman yang sinis je. Senyum macam tu je tau dekat Olive. So bila Marsha dah macam tu, si Olive ni malah layan lah. Olive ni terus lah ajak si Marsha ni, dah lah jom lah kita pulang ke kelas balik lah. So dia orang pun menapak berjalan bersama untuk pergi ke kelas tambahan ataupun kelas malam tadilah untuk sambung belajar balik. Dan tengah menapak tu, dalam 10 meter di hadapan, si Olive ni dah boleh nampak dah kelas tempat dia belajar tadi tu. Dan alangkah terkejutnya lagi sekali Olive ni. Sebab apa? Sebab dia nampak sewaktu dia tengah berjalan dengan Marsha ni, mata dia tepat memandang ke dalam kelas tu. Dalam kelas tu penuh budak-budak lain tau, pelajar-pelajar daripada kelas si Olive ni tengah study apa semua. Dan salah seorang yang tengah duduk di meja dalam kelas tu merupakan siapa guys? Merupakan kawan baik dia, si Marsha ni. Si Olive ni langkah dia dah terhenti sekejap. Sebab apa? Sebab dia seakan-akan tidak percaya apa yang dia nampak tu. Kalau Marsha boleh ada dalam kelas tengah duduk belajar, so siapa yang teman aku kat belakang ni? Cepat-cepat Olive ni memalingkan muka dia untuk tengok, takkan Marsha ada dua? Takkan aku salah nampak kan? Dan bila dia pusingkan muka dia, alangkah terkejutnya Olive ni. Sebab apa? Sebab di belakang dia tak ada pun kelibat kawan baik dia. Dia tak ada nampak pun si Marsha ni berjalan dengan dia untuk menuju ke dalam kelas. Dan sebaik saja dia masuk ke dalam kelas tu, dia terus duduk seorang diri dan dihampiri oleh Marsha ni. Marsha ni pun tegurlah dia, kau ni apa hal? Muka pucat semacam je kan? Tetapi Olive ni dah tak boleh berkata apa-apa dah. Sebab apa? Sebab dalam hati dia teramat takut. Macam mana kawan baik aku boleh ada dalam kelas ni? So siapa yang teman aku pergi tandas tadi? Dan lagi menakutkan apabila Olive ingat semua tu dah berlalu, gangguan tu terhenti setakat dekat situ sahaja. Itulah silap si Olive ni. Sebab apa? Sebab jin ni akan terus mempermainkan dirimu, wahai Olive. Sewaktu berada di dalam kelas tu, Olive cuba menenangkan diri dia. Dia rasa, ya Allah, kuatkanlah hati aku. Selepas dia dah terkena gangguan tadi, terdengar bunyi siulan, tiba-tiba ada pula hantu ataupun jin yang menyamar jadi kawan baik dia, si Marsha ni tadi. Dia pun mendiamkan diri, lalu dia pun fokus lah. Dia cakap, tak apalah, pergi mam lah, aku just nak belajar je. Jadi dia tak ada berborak dengan Marsha. Pada masa ni kawan baik dia, si Marsha ni dah perasan dah, apa hal Olive ni muka pucat semacam je. Ini mesti dah terkena gangguan ni. So Marsha ni pun malas lah nak endahkan. Diorang pun study lah pada malam tersebut. Study punya study. Jam dah menunjukkan pukul 10 malam. Dan sewaktu Olive bersama kawan-kawan baik dia tengah tekun belajar pada malam tersebut, tiba-tiba salah satu pensel si Olive ni terjatuh ke atas lantai. Lalu apabila Olive ni perasan, alamak, terjatuh pula pensel, dia pun turunlah ke bawah untuk ambil pensel dia tu. Dan sebaik saja dia ambil ataupun dia capai pensel dia yang terjatuh tadi ni, tiba-tiba pam, apa yang jadi? Lampu dalam kelas tu terpadam guys.
Macam seolah-olah tak ada bekalan elektrik pada malam tersebut. Jadi bila si Olive ni dah perasan, apa hal lampu terpadam ni? Dia cepat-cepat bangun dan sebaik saja dia angkat kepala dia, guys. Alangkah terkejutnya si Olive ni. Sebab apa? Sebab dia dapati dalam kelas tu tak ada pun pelajar-pelajar lain. Hanya dia seorang diri, guys. Kawan baik dia si Masha tadi ni yang duduk kat sebelah dia pun tiba-tiba gaib daripada pandangan si Olive ni. Dan Olive ni tiba-tiba tergamam. Dia seolah-olah tak tahu nak buat apa tau. Macam mana lampu boleh terpadam? Aku ambil pensel sekejap dia, mana pergi kawan-kawan aku yang lain? Seolah-olah memang Olive sahaja yang berada dalam kelas tu. Jadi bila dah macam tu, Olive tak buang masa. Dia tak sempat nak kemas buku-buku, pencil box dia apa semua. Dia terus berlari keluar daripada kelas tu dan dengan laju, dengan pantasnya pergi ke bilik asrama dia dalam keadaan yang ketakutan, dah berpeluh apa semua. Tangan seluruh badan si Olive ni dah menggigil. Dan sebaik saja dia sampai di dalam asrama dia, dia dapati kawan-kawan dia termasuk kawan baik dia si Masha ni tengah lepak dalam bilik, guys. Tak ada buat apa pun. Bila Masha ni nampak je si Olive ni dengan keadaan berpeluh, muka dah biru pucat apa semua, Masha ni terus tegur si Olive ni, "Engkau daripada mana ni? Engkau tak pergi kelas ke apa semua kan?" Lalu Olive pun menceritakanlah apa yang dia alami pada malam tersebut. Dia dah pergi kelas daripada tandas kena ganggu, tiba-tiba kau hilang, dengan kawan-kawan lain pun hilang. Dan sebaik saja Masha dengar tu, Masha cakap, "Engkau ni biar betul. Engkau memang saja je ke apa? Kau memang malas nak pergi Kau ponteng Lalu Olive pun cakap, "Aku dah pergilah kelas dekat blok A tu." Dan sebaik saja Masha dengar blok A, mana ada kelas kita, kan kita selalu study dekat blok B. Aku tunggu kat kau tapi aku tengok kau tak ada pun. Maybe aku rasa kau penat lah kot, kau tak sihat ke apa kan. Aku biar je lah." Dan alangkah terkejutnya si Olive ni apabila rupa-rupanya kelas tambahan pada malam tersebut terletak di blok B. Yang dia pergi tu blok A. Dan dipercayai pada malam tersebut rupa-rupanya kelas yang si Olive ni pergi memang tak digunakan. Bilik yang dia duduk tu adalah bilik asrama ataupun kelas yang dah lama terbiar. Memang menyeramkan. Dan kejadian ni telah membuatkan si Olive tu demam selama 2 minggu. Sebab apa? Sebab dia tak percaya yang gangguan hantu tu bakal terkena dekat diri dia. Alamak, tiba-tiba jin yang kepala botak ni tadi mengganggu dia. Tak pasal-pasal si Olive ni kena game pada malam tersebut. Jin tu berjaya game si Olive ni sebanyak 2 kali. Memang menakutkan. Dan Olive dikatakan walaupun dah terkena gangguan tu, tetapi alhamdulillah lah, itu sahaja gangguan yang dialami oleh Olive sepanjang dia belajar ke asrama tu. Dan dipercayai sekolah tu pun Olive cakap merupakan sekolah yang lama. So bila sekolah lama ni, blok-blok asrama tu dah berapa ramai orang duduk kat situ, tak heranlah kalau berhantu. Dan sejak daripada kejadian tu, Olive dah mula percaya dah yang kehidupan kita ni, kita boleh berani tetapi tak boleh cakap besar. Sebab apa? Sebab kita tahu kita sebagai manusia, walaupun kita khalifah yang paling agung dekat muka bumi ni, kita berkongsi hidup bersama makhluk ataupun alam lain yang digelarkan jin ni tadi. Dan jin ni pun sama macam kita juga. Dia bila nampak je kau, dia suka menyakat, menggoyangkan iman kau. Nak tengok kau ni berani sangat ke apa kan. Dan sejak daripada kejadian itulah Olive dah mula percaya kehidupan kita memang bukan kesorangan. Kita berkongsi alam bersama jin. Jin pakai topi.
Jadi itulah saja guys, kisah yang agak ringkas dan pendek pada malam ni. Kiriman daripada salah seorang geng puaka yang ingin dikenali sebagai Olive. Terima kasih kerana hantarkan kisah yang menarik, kisah asrama. Tak ada berat-berat pun sebab sebelum ni pun Zaf dah cover kisah yang berat. Suami curang lah, kena gangguan sihir lah, tiba-tiba pembantu rumah kasih pet dekat kau lah, apa semua. So malam ni kita santai-santai, kita ringan sahaja kan. Cerita pun pendek je. Aku harap kita dapat pengajaran daripada kisah si Olive ni, dan inilah peluang korang. Dah lama dah aku tak cover kisah asrama. Ada tak pengalaman seram korang? Kalau ada, korang boleh kongsikan dekat ruangan komen kat bawah, ataupun kalau ada yang korang nak kongsi bersama Zaf Channel, korang boleh email sahaja haidarmuzaffar.tv@gmail.com. hantarkan kisah-kisah seram korang, dan semoga Zaf boleh berkongsi dengan semua geng puaka pada malam puaka ni guys. So kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye bye. Hihi.